Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bersama saya pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membangunkan laman sasawang, okay, secara sendirilah DIY. Okay. Yang pertama apa yang kita perlukan adalah web server. Okay, di mana dalam web server ini dia akan menyimpan dan mempamerkan coding-coding kita dapat kepada orang awam di luar. Okay, secara online lah. So di sini web server ni ada pelbagai jenis, pelbagai brand. Okay, seperti ZenPP, Zen dan Web Server. Okay, seterusnya kita memerlukan framework. Okay, framework ni yang mempunyai MVC lah, model, view dan controller. So di sini saya akan memakai framework CodeIgniter. Okay, kerana ia support PHP dan juga HTML. So mudah untuk korang belajar di internet. Banyak dia punya sumber-sumbernya dan juga template pun banyak di internet. Dan seterusnya kita perlukan text editor. Text editor ni tujuannya adalah untuk kita buat kita punya website tu melalui text editor ni lah. Kita buat kod tu melalui text editor. Okay, text editor ni pun ada pelbagai jenis, okay, dan juga brand seperti Sublime Text, Visual Studio Code ataupun Notepad++. Okay, ada banyak you all boleh search di internet. Okay, next step seterusnya kita mulakan mod turun dan installation. Kita mulakan dengan ZenPP. Okay, kita buka kita punya internet. Okay, kira Chrome ke Mozilla ke. So kita cari ZenPP. Okay, kita boleh download. So ini pilihan saya lah. Saya akan gunakan ZenPP. Kalau yang untuk web server yang lain boleh carilah yang di internet. Okay, web server ni ada yang percuma, ada yang berbayar. Okay, yang berbayar tu bila you all dah nak publish lah. Okay, so kalau setakat nak buat development, okay, pembangunan, masih lagi dalam pembangunan sendiri, tak perlulah kita buat bayaran dahulu. Okay, kita just install web server ni, local web server, and then kita run melalui komputer kita sendiri. So yang seperti yang korang lihat, ZenPP ni ada 3 jenis. Okay, satu untuk Windows, Linux dan juga Mac OS. So saya memakai Windows, so boleh pilih salah satu. Okay, yang memakai Windows boleh pilih yang paling latest lah. So it's better. Dia boleh support sampai PHP 7, version 7.4.4. Okay, ambil yang latest. Saya sarankan ambil yang latest. Okay, setelah install, setelah download dan install, terus buka ZenPP tersebut. So saya telah pun install ZenPP. Dan seterusnya saya akan tekan start. Okay, start untuk Apache dan juga start untuk MySQL. Okay, baik. Sekarang selesai part ZenPP. Seterusnya kita akan muat turun Sublime. Okay, saya menggunakan Sublime untuk text editor. Secara yang sama, Google install Sublime text. Okay, gunakan download.
Okay, di bahagian atas ni korang boleh lihat version yang terkini. Okay, ambil version yang sesuai dengan PC korang. Okay, kalau 64-bit, tekan 64-bit. Kalau Windows 32-bit, 32-bit. Okay, ambil yang sini lah. Okay, bila dah download dan install. Okay, seterusnya kita pergi ke download CodeIgniter Framework. Okay, di sini saya akan menggunakan version 3.1.11. Yang ini adalah version yang terkini daripada CodeIgniter. So, di web browser type codeigniter.com. So, kenapa pakai CodeIgniter? Yang ini dikatakan antara PHP framework yang senang. Okay. Nak kata secure tu saya tak pasti. Dia, sebab security ni bergantung kepada bagaimana kita design kita punya code. Okay. Bagaimana kita design kita punya security system kita. Kalau kita pakai framework yang powerful pun, yang most secure pun, kalau kita punya cara coding kita tak betul, okay, tak menepati standard security yang disarankan, so memang mudah untuk hacker codec you all punya sistem. Okay, sekarang kita balik kepada CodeIgniter website ni. Tekan download bahagian atas. Okay, sekarang ni saya menggunakan CodeIgniter 3. Seperti yang you all lihat, ada 3 jenis version. Okay, CodeIgniter 4, CodeIgniter 3 and CodeIgniter 2. So, yang CodeIgniter 4 ni yang paling latest. Okay, masih lagi belum stable. So, saya tidak menggunakan CodeIgniter 4. Jadi, saya menggunakan CodeIgniter 3. So, yang paling latest di sini menunjukkan 3.1.11. So, kita download. Okay, kita tunggu download. Buka file download tadi. Okay, kita extract ke tempat download ni atau mana-mana tempat yang korang rasa korang nak extract. Okay, dalam file ni, file adalah file project untuk CodeIgniter. Tak perlu ubah apa-apa. Okay, biarkan saja. So, sebelum kita pindahkan masuk ke dalam web server kita, kita renamekan dia supaya mudah untuk yang akan datang lah. Okay, yang ini saya dah renamekan. Bergantung kepada you all nak rename apa. Right click, rename. So, ni training. Okay, file ini copy, control C atau right click, copy dan pergi ke ZenPP yang telah kita install tadi. Okay, saya install tadi di bahagian D, ZenPP. Okay, seterusnya htdocs. Okay, di sini kita pastekan dia file tadi yang kita copy. Okay, selesai. Training 1. So, kita nak tengok kita punya website ni by default. Okay, yang telah diberi kepada kita tadi, yang telah kita download. By default, dia akan keluar apa ya. Okay, so di web browser kita,
type local host slash nama folder kita tadi, folder project tadi. So training 1. So dia akan pergi ke welcome page ni. Okay, welcome page ni kita boleh ubah. Kemudian kita boleh ubah yang di sini ataupun kita nak buat page baru pun boleh. Okay, so pastikan semua sudah siap install itu semua. Dan baru kita akan pergi ke step seterusnya. Step seterusnya adalah mencipta pangkalan data. Okay, pangkalan data kita dah install tadi ZPP, okay? Kita dah install Apache, kita dah install MySQL. Kita dah startkan dia, okay? Kita boleh pangkal yang ini. So cara untuk kita masuk kita punya ZPP adalah dengan cara type localhost /php my admin. Okay, so dia akan keluar seperti ini. Sekarang ni PHP my admin saya tidak mempunyai password. Okay, you all pun tak ada password lagi. Okay, so database di tepi sini pun mungkin ada beberapa saja. Okay, sini saya sudah mulakan beberapa training. Okay, so cara untuk kita buatkan password kita punya database adalah dengan klik user account atas ni. Okay, perhatikan di sini localhost. So root. Okay, edit privilege kita. Okay, klik dekat atas ni, change password. Okay, sekarang ni letakkan password yang secure lah. Okay. So, di sini saya akan letak yang simple saja. Okay. So kena strong lah you punya password. Okay, bila dah tekan password, klik go. So di sini nampak lah the password of root localhost has changed successfully. Okay, so bila kita refresh akan ada error. Okay, jangan risau. Kita pergi ke balik kita punya XAMPP tadi. Okay, kita pergi ke PHP my admin. Okay, seterusnya kita ubah di dalam file config.inc. Okay, cari perkataan ini ya di bahagian atas sekali, row yang ketiga, typekan passwordnya. Okay, macam saya tadi saya letak senang. Okay, saya letak begini je. Save. Okay, di sini yang you all punya cara ataupun bagaimana soalan itu dipaparkan. Okay, macam mana you all ikut apa. So you all akan nampak macam ni lah. So nampak senang lah nanti kita buat coding ya. Okay, bila dah save, tutup je. Okay, biarkan soalan ni. Okay, bila dah save tadi, kita refresh balik kita punya PHP my admin. So dah jadi balik seperti yang asal. Sebab kita dah letak password kita tadi. So seterusnya kita perlu ciptakan pangkalan data yang baru. Okay, create database. So saya akan letak training. Okay, sekarang kita perlu letakkan table di bawah database training. So kita akan mulakan dengan table login. Okay, biarkan kolom ni 4. Mungkin kalau rasa belum nak tambah, tambah. Di atas ni you all boleh tambah lah. So sini saya letak ID, type dia integer dan pastikan pilih index dia adalah primary. Okay, yang ini tekan go. Dan juga pastikan juga ia adalah auto increment. Klik. Seterusnya kita tekan username,
Pilih baca. Kita letakkan 50. Okay, lain biar. Seterusnya kita letak password. Pun 50. Okay, yang lain biar. Seterusnya kita letak email. Okay, kita letak 255. Okay, yang ni pun semua letak baca ya. Lepas tu save. Save di bawah ni. Dah selesai. Seterusnya kita akan pergi ke file code igniter. Okay, kita punya file projek kita. Okay, saya nak terangkan sedikit mengenai FDC. M merupakan model, okay, di mana kita akan simpan coding kita untuk fungsi berkaitan dengan pangkalan data. Okay, sebagai contoh, kita punya dalam file tersebut mempunyai select all from user training ataupun select all from login. Okay. Contoh saja ya. Ada pelbagai kod lagi yang ada yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Okay. Seterusnya view. View ni file yang akan simpan kod untuk paparan pengguna. Okay, user interface. Di sini kita akan simpan kita punya HTML code, kita punya PHP code. Okay, dan juga kita punya style kita punya ni CSS kita lah. Okay, ataupun JavaScript kita. Okay, seterusnya controller. Okay, di sini kita akan simpan kod untuk memproses data kita. Okay, ataupun kita nak panggil data kita. Okay, kita panggil daripada model. Okay, daripada controller kita panggil model. Daripada model dia akan panggil data kita. Dan juga daripada sini juga kita boleh panggil paparan kita. Okay, bagi contoh untuk panggil paparan seperti yang di sini. Okay, kita loadkan view dia. Ni folder view dia. Okay, ini folder kita. Folder includes dan ini file PHP kita. Okay, perhatikan di sini kita tak ada .php. Okay, saya just panggil dia punya nama file dia sahaja. Okay, saya akan tunjukkan sebentar lagi. So untuk rujukan CI ni ada banyak. Okay, you all boleh akses melalui website dia codeigniter.com. Okay, kita buka sekejap. Okay, documentation. Okay, ambil Codeigniter 3 Jangan salah ambil pula Codeigniter 4 ni. Jangan takut dia berbeza. Okay, kita ambil online user guide. Okay, di sini ada cara-cara lah. Kita nak install dia macam mana. Okay, kita nak tunjuk. Okay, model view controller ni yang saya katakan tadi. So, seterusnya kita akan pergi ke database reference. Okay, yang ni yang saya katakan tadi. Apa? Macam mana kita nak panggil data kita, okay? Okay, ni database kita. Cara nak panggil. Okay, kalau input pula, kita input daripada form. Nak panggil ke dalam kita punya controller. So, di library. So, ada input class. Okay, di sini dia ada tunjuklah cara-cara kita nak securekan kita punya form apa semua tu. Macam yang saya katakan. Cara kita design kita punya sistem tu sama ada untuk secure ke ataupun just biasa-biasa saja yang tidak mempunyai sensitivity. Okay. So it depend pada kita punya cara untuk kita buatkan kita punya website kita secure. So di Codeigniter ni dia dah bagi cara-cara dia. Dia just implementkan je, copy and paste saja.
Okay. Kalau macam susah, boleh YouTube cara-cara nak pakai plus ini. Okay, seterusnya adalah form validation. Okay. Form validation pun ada di sini. Pun sama tujuan dia untuk securekan kita punya form. Okay, supaya orang tak hijack kita punya form apa semula. So ada pelbagai di sini kelas. Okay. Kita just panggil kelas dia saja. Kita ada email. Kita ada nak encrypt. Kita file uploading pun ada. Okay, you all boleh just Google. So untuk next tutorial, saya akan tunjuklah sedikit salah satu daripada library yang ada di sini. Baik, kita kembali kepada kita punya sistem tadi. Okay, kita punya localhost /training1. Kita buka kita punya folder. XAMPP, htdocs. Cari balik kita punya training1 tadi. Okay. Cara mudah untuk kita terus buka di subline. Klik kita punya folder, drag saja ke kita punya subline. Okay, kita terus ada kat training1. Okay, sekarang kita nak tukar paparan dia di depan ni, welcome_message.php. Okay. Mula-mula apa yang perlu kita check adalah kita punya route. Okay, di mana dia simpan welcome message ni. Okay, perhatikan route default controller adalah welcome. So ini mula-mula yang akan dipanggil bila you are type localhost /training1. Okay, dia akan cari controller ni. And then dia akan paparkan apa yang perlu di dalam controller welcome tersebut. So sekarang kita cari welcome tadi. So di sini, okay, dia punya controller, okay, dia punya kelas welcome. Okay, ini dia punya index. So meaning dalam controller welcome ni kita boleh ada banyak function. Okay, bukan setakat index saja, kita boleh letak function-function yang lain. Okay, so setiap kali controller baca, okay, kalau you tak definekan di route tadi, bagi contoh yang ini, welcome saja. So CI akan baca file index pada kelas tersebut. Okay, akan baca function index dalam kelas tersebut. So jika ada adalah, kalau tidak dia akan keluar error. So di sini dia akan keluar, dia akan loadkan view welcome_message. So di mana kita nak cari view ni? So di sini di bahagian folder, okay, kita cari views, okay, di sini. So welcome message.php. Perhatikan di sini kita ada .php, tapi di bahagian controller kita tak ada .php. So itu cara dia panggil file view ni. Sama juga seperti di route, dia panggil nama kelas sahaja, nama controller tersebut. Dia tak panggil welcome.php. Okay, dia just panggil welcome sahaja. Okay, balik kepada kita punya view tadi. Okay, kita welcome message. So buka welcome message kita, double click. Okay, di sini saya ubah sedikit saja. Tukar dia punya bahagian atas ni, welcome to connector. Hello world. So tadi atas ni title kita tukar kepada training.
So yang bawah ni hello world. Kita save, refresh, so dia akan berubah hello world. Dan juga di atas ni training. Okay. So kalau kita nak ubah totally page ni pun boleh, ataupun kita createkan satu page yang baru. Okay, di dalam CodeIgniter ni, tekan Ctrl N, Ctrl N. So dia akan buka satu page kosong. Okay. Okay, di sini kita just copy yang di atas ni. Okay, ataupun kalau nak mudah, kita cari di template. So template saya cadangkan yang paling mudah untuk you buat rujukan adalah Bootstrap. Okay, ada pelbagai contoh template yang ada. Okay, just cari template apa? Login. Okay, so pastikan ada .php. So ada pelbagai lah di sini. So di sini ada yang berbayar, ada yang percuma. Okay. So kita buka kepada Bootstrap ni. Kita pergi ke example. Okay, di example ni ada pelbagai template. Okay, kita just buka salah satu daripadanya. Sebagai contoh, saya ambil dashboard lah ya. Saya akan buka dashboard. Okay. Di sini kita tengok, okay, ini contoh template dia yang ada. Company name, dash, bahagian menu belah kiri, bahagian atas kita punya sign out, sign in. Bahagian tengah, dia punya content. So, untuk mendapatkan dia punya coding dia, just right click, view page source. Right. Di sini, tekan Ctrl A. Okay, dia akan select all dan copy. Ctrl C. Dan pastekan dia, Ctrl V. Okay, check balik atas, tak ada benda lain. Okay, kita simpan. Simpan, pastikan di dalam folder view ya. Sekarang kita punya folder, kita punya sistem, nama sistem kita, training 1, application dan view. Bukan di model dan bukan di controller. So di sini kita type dashboard.php. So di sini kita pilih file. Okay, ataupun you all boleh tukarkan dia. Okay, tak payah letak .php, tapi pilih di bawah, bahagian bawah. Di bahagian save as type ni, cari .php. Okay, php. Okay, so kita simpan. So bila simpan dah keluar di sini. Okay, so kita tukarkan route kita daripada dia baca controller dia kepada welcome. Okay, kita tukarkan dia kepada dashboard. Boleh? Okay, tukarkan kepada dashboard. So, satu lagi cara adalah selepas kita declare default controller, kita perlu ada controller dia. So, kita createkan controller dia seperti yang di sini. Cara yang sama kita create tadi, file view dashboard tadi. Create control new, buka satu file. Okay, you all boleh copy paste saja daripada welcome.php ni, then paste. So di sini kita kena tukar bahagian atas ni class. Okay, welcome ni kita tukar kepada dashboard. Dan juga di bahagian bawah ni kita tukarkan kepada kita punya view tadi. Nama dia dashboard juga.
Save. Ingat kita tengah buat controller. So kita simpan di controller. So save as type PHP. Nama dia adalah dashboard. Save. Okay. Selesai part creating controller. Cara-cara dia lah. So sekarang kita nak tengok hasil dia. Okay. Macam mana? Kita check balik kita punya route kepada dashboard. So kita replace saja yang ini. Kita refresh. So dia akan jadi macam ni. Okay. Sebab apa jadi macam ni? Okay. Tekan F12. So kita tengok banyak file yang telah di-declare dalam kita punya view tadi, dia tak jumpa. Okay. So apa yang kita perlu buat, kita copy paste balik kita punya link tadi yang di sini. Okay. Sebagai contoh yang ini. Yang ni kita copy. Buka balik kita punya message tadi, view tadi. Okay, cari yang tak ada tadi. Okay, yang ni kan. Kita pastekan dia. Save. Tengok apa jadi. So, dia adalah sikit dia punya style dia. Okay, dia punya CSS dia. So, cara yang sama buat benda yang lain, yang tak dijumpai itulah. Okay, sekarang saya akan buat. Ini ada. Okay. So, tinggal yang last kali ni, .js. Dan JavaScript. Copy. Okay, paste. Okay, kita tengok hasilnya. Okay, sekarang ni macam ni. Kita refresh. So, jadi cantik seperti dalam template. Okay, kita boleh buat searching di sini. Kita punya pun boleh. Okay. So, cuma ianya tidak berfungsi lagi. So, kita kena buat di controller dan juga model. Okay, seperti yang you all lihat, sekarang ni kita telah pun selesai masukkan dia punya source dia. Kita copy paste balik dia, kita punya URL ni. Tapi perlu diingatkan, jika tiada internet, okay, jika local host anda tak ada internet, so kebarangkalian untuk sistem mencari file ini di internet tak adalah. So dia akan jadi seperti yang tadi, yang masa mula kita paparkan tadi. So cara kedua adalah dengan kita copy semua style tersebut ke dalam local PC kita. Okay, sebagai contoh, tadi kita panggil yang ni kan, bootstrap min.css. Okay, kita copy paste semua ni sekali. Okay, ctrl A, copy, dan kita buatkan satu folder yang baru di dalam training 1. Okay, di bahagian luar ni kita create satu folder yang baru dipanggil assets. Dalam asset kita buat satu folder baru, CSS, okay, JS, okay, JavaScript. Okay, dalam CSS, di bahagian dalam kita punya Sublime ni, kita buka satu folder file baru. Kita copy, kita paste balik file kita tadi dan kita save.
Okay, kita save, kita copy nama file dia ni. Kita copy. Dan di bahagian subline text ni, pergi ke bahagian asset, folder asset, CSS. Okay, paste nama file yang tadi kita copy. Okay, biarkan file ni. Dan simpan. So, selesai. Part 1. Okay, seterusnya buat cara yang sama untuk URL yang berlainan. Okay, sekarang selesai. Saya dah copy paste view. Okay, yang penting-penting. Seperti gambar-gambar tu saya tak copy lah. Okay, saya biarkan yang lain. So, sekarang kita nak tukar. Instead of kita panggil file from internet, kita nak panggil terus daripada local kita. So, sebelum tu kita kena pergi ke controller. Okay, di bahagian controller ni kita perlu letakkan dia punya library. Okay, dia punya helper dia. Okay. Di sini perlu kita letakkan di bahagian atas. Okay, construct. Okay. Ini cara dia, public function construct. Okay, di sini kita letakkan kita punya kita punya helper tadi. So, cara dia this load helper. Okay, URL. Okay, kalau kita ada libatkan kita punya database, kita just type this. Okay, load. Panah ni model, nama model kita. Okay, so, contoh kalau login underscore m model. Okay, simpan. Okay, first kita kena ambil yang itu. Kalau kita tak nak setiap kali controller, kita tak nak buat macam ni. Okay, kita boleh terus buat di auto load. Okay, auto load kita. Pergi ke config. Okay, di bahagian atas sekali config ni, folder config. Okay, file auto load.php. Di sini kita boleh perhatikan di sini ada library, ada driver, helper dan sebagainya. So tadi kalau URL tadi di bahagian helper. Okay, cara dia sama yang seperti atas ni. Okay, so array, URL, okay, comma. Kalau ada melibatkan file, buka file ke apa ke, ataupun kalau form. Okay, so kita tak perlu dah lah untuk declare benda tu di dalam kita punya controller. Kalau tidak, nanti kita nak panggil di sini nanti susah. Okay, nanti saya akan tunjukkan. First, saya akan buat yang ni. Okay, di auto load dah selesai. Okay, di library kita akan letakkan database. Dan dalam database kita perlu ada juga untuk session. Dan mungkin juga kita perlukan kita punya form validation.
Okay. So macam mana saya nak tahu? Okay. Soalan dia, macam mana saya nak tahu apa lagi yang boleh diletak di bahagian library, apa lagi boleh diletakkan di bahagian helper. So di website tadi, website Code Igniter tadi, okay, sini ada helper, ada library, okay, di sini ada library ke. Di sini boleh lihat ada pelbagai helper. Okay, form helper tadi. So cara dia begini, seperti yang saya sebutkan tadi. Form. Okay, kita kalau form, kalau kita nak URL tadi, URL helper, apa tujuan dia? They assist in working with URL. Okay, cara yang sama tadi. Okay, ada pelbagai lagi di dalam helper ni dan juga di library. So ada pelbagai juga library. Okay, input, kita punya session, okay, kita punya calendar kalau nak pakai, email dan juga sebagainya ya. Okay, setakat ni kita akan buat pakai ini dahulu. So di bahagian controller tak perlu dah lah yang ni. Kita boleh komenkan dia. Macam mana nak komen? Ctrl slash, okay, slash seperti yang di hadapan ni. Tekan sekali saja. Okay, ni, okay, tapi buat di bahagian yang mana kita nak komenkan. Control yang ini, okay, slash ni. So akan jadi seperti yang ini. Okay, selesai yang itu, kita pergi ke kita punya view. Sekarang di sini kita nak tukar kepada kita punya local file. So di sini saya perlukan base URL kita. Sekarang ni kita buang. Okay, so di sini kita perlu declare PHP echo, okay, echo base underscore URL, tutup buka. Okay, lepas tu cari folder dia di mana. Tadi kita letakkan di asset. Okay, selepas tu kita letak di CSS. Okay, yang ni ya, CSS slash bootstrap.min.css. Okay, selesai ni. Okay, macam mana kita nak tahu base URL ni apa? Base URL ni terdapat di dalam kita punya config di sini. So di sini config base URL, kita perlu tukarkan kita punya IP address. Kalau contoh macam saya buat, saya sedang menggunakan localhost. So tak perlu nak letak IP. Just letakkan localhost slash kita punya nama folder tadi, folder project kita. Slash. Okay. Selesai. So di sini ada kata unable to locate model you have specified login M. Sebab kita tak buat lagi. Okay. Sebab kita tak buat lagi. So di controller kita komenkan dia dulu. Boleh? Okay. Sekarang kita dah buat copy base URL ni apa semua. Kita just load saja. Apa yang hilang? Adakah kita punya yang tadi? Bootstrap.css tadi. Okay. So di sini kita perlu buang benda di belakang. Okay. Letak situ saja. Okay. Refresh.
Okay, hadir macam biasa. Okay. So, cara yang sama kita buat untuk yang lain-lain. Sama juga seperti di JavaScript kita. Kita dah buat tadi view, kan? So, di sini kita tukarkan kepada PHP. Ya, saya lupa nak copy tadi. Okay, PHP assets/js. So, dalam PHP kita letak echo base URL. Okay, asset.js. Sama juga yang ni, buang integrity ni. So, yang di hadapan ni kalau ada, biarkan. Kalau tak ada, kita tukarkan kepada kita punya local kalau ada lah. So, yang ini pun saya dah buat tadi. Sama juga. PHP echo base URL. Okay, dalam kurungan. Okay, asset. Okay, JS. Feathermin.js. Okay, so copy yang lain-lain lah. Senang eh. Okay. So yang ni tak ada apa-apa. Kita clearkan error dia. So, kita refresh. So yang ni dashboard.js ni kita ada simpan tak? Kita tak simpan. So senang je. Pergi balik di sini. Dashboard.js. Okay, simpan. Kita refresh balik kita punya website. So, tada. Dah siap. Okay, view yang simple, mudah. Tak melibatkan panggilan data lagi. So, untuk next tutorial, kita akan panggil database. Kita akan simpan record. Kita akan panggil. Okay, kita akan menggunakan konsep CRUD. Create, update dan delete. Okay. So, nanti kita akan buat untuk next tutorial. So, jika ada sebarang persoalan, sebarang cadangan, boleh kemukakan di ruangan komen. Okay. Ruangan komen YouTube saya, channel saya. Farizadi Muhammad Om. Dan juga jangan lupa subscribe untuk video yang akan datang. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam tutorial yang kedua. Assalamualaikum. Bye bye.